Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan bincangkan bahagian yang akhir sekali bagi bab 2 menerusi tingkatan 4, iaitu penyelesaian masalah melibatkan asas nombor. Jadi dalam video ni saya akan buat rumusan bagi bab 2, iaitu kita akan imbas kembali apa yang kita sudah belajar dalam bab 2 menerusi tingkatan 4 ini. Selepas tu kita akan kaji beberapa contoh yang saya ambil daripada buku teks. Jadi di sini kita akan lihat dahulu apa yang kita sudah belajar dalam bab ini. Jadi pertama sekali saya mau anda semua bezakan maksud digit dan nombor. Jadi nombor itu adalah terhasil daripada gabungan digit lah. Jadi nombor itu boleh jadi 1 digit, 2 digit, 3 digit dan sebagainya. Jadi contohnya di sini kita ada nombor 2, 3, 4 ni terhasil daripada digit 2, 3 dan 4. Jadi di sini anda perlu faham satu nombor itu adalah gabungan daripada beberapa digit lah. Jadi nombor itu boleh 1 digit, 2 digit dan sebagainya. Jadi anda mesti kena bezakan maksud nombor dan digit. Jadi pertama sekali kita akan perhatikan di sini adalah kita punya asas yang kita akan kaji dalam bab ini. Jadi dalam bab ni kita akan perhatikan asas 2 sampai asas 10. Jadi selama ini kita memang gunakan sistem asas 10. Maksudnya selama ini nombor yang kita gunakan tu memang akan ada digit sifar sampai ke 9. Contohnya untuk 9. Selepas 9 tu semua pun tahu adalah 10. Ya, jadi di sini anda boleh fahamlah kenapa dia akan jadi 10. Kenapa? Sebab kita sudah habis guna 10 digit tu. Jadi perhatikan sifar sampai 9 ni memang mempunyai 10 digit. Apabila kita sudah habis guna digit tu, maka ia akan tambahkan 1 ke nilai tempat yang seterusnya. Contohnya kalau kita pergi ke 19, kenapa kita akan bergerak 1 ke depan? Sebab digit untuk yang hujung ni iaitu 1 sudah habis guna. Jadi dia akan bergerak ke 20. Sama juga keadaan tu apabila kita sampai 29, kita sebenarnya sudah habis guna digit untuk nilai tempat yang hujung ini, maka ia akan gerakkan 1 ke depan jadi 30, lepas tu sampai 39, lepas tu jadi 40 dan seterusnya. Jadi apabila sampai 99, apakah nombor seterusnya adalah 100. Kenapa ia macam tu? Sebab digit sudah habis digunakan, maka kita akan tambahkan 1 ke nilai tempat yang seterusnya. Jadi setiap nilai tempat tu kita boleh isikan sifar sampai 9. Dan selepas kita sudah habis isi itu, kita akan bergerak ke nilai tempat yang seterusnya. Jadi kita sudah biasa dengan asas 10 ni. Jadi apabila kita alih kepada asas yang lain tu, kita perlu biasakan dirilah. Jadi contohnya untuk asas 2 ni, maksudnya kita hanya akan gunakan 2 digit yang pertama, iaitu sifar dan 1 sahaja. Jadi perhatikan di sini, dalam sesuatu asas nombor tu memang tiada digit yang sama atau lebih daripada digit asas nombor tersebut. Contohnya kita asas 2. Anda memang tidak akan perhatikan ada digit 2 dalam sistem nombor tu. Atau kita ada asas 3 tu, kita memang tidak akan ada 3, 4 dan seterusnya. Tak ada. Kita hanya gunakan 3 digit yang pertama. Jadi dalam keadaan ini, kita akan perhatikan satu soalan yang selalu biasa keluar, iaitu apakah digit yang paling besar bagi sesuatu asas? Contohnya dalam asas 8. Jadi soalan tu boleh tanya, kalau dalam nombor yang asas 8 tu, apakah digit yang paling besar dan mungkin wujud dalam asas nombor 8 ini? Jadi kita punya jawapan tu adalah 7. Sebab kenapa? Kita dalam asas 8 ni memangnya tak ada digit 8, 9 dan seterusnya. Jadi di sini kita hanya akan ada 7. Jadi anda akan perhatikan dalam contoh penyelesaian masalah tu memang sentiasa wujud soalan ni, iaitu dia akan tanya apakah digit yang paling besar bagi sesuatu asas tu. Jadi anda perlu ingat tips di sebelah ni, iaitu dalam sesuatu asas nombor tu tiada digit yang sama atau lebih daripada digit asas nombor tersebut. Jadi bahagian ni sentiasa akan nampaklah dalam penyelesaian masalah. Kita lihat pula 3 konsep yang kita perlu pandai untuk bezakan, iaitu nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor. Jadi pertama sekali kita lihat nilai tempat dahulu. Jadi disebabkan asas yang kita gunakan selama ini adalah asas 10, maka kita hanya tahu 10, 100, 1000 dan sebagainya.
Jadi selepas anda belajar bab 2 ini, anda akan fahamlah kenapa dipanggil sebagai 10/100,000. Jadi di sini saya akan tunjukkan nilai tempat tu 3, 2, 1 sifar. Jadi anda memang tahu ni adalah sa, ini adalah puluh, ini adalah ratus, ini adalah ribu. Jadi kenapa kita ada nilai tempat seperti ini? Sebenarnya datang daripada bahagian ini, iaitu sa itu sebenarnya adalah 10 kuasa sifar. 10 kuasa sifar tu nilainya memang adalah 1. Itu kenapanya jadi sa. Jadi untuk puluh pula, kenapanya jadi puluh? Sebab 10 kuasa 1. Dan untuk ratus tu adalah 10 kuasa 2. Dan untuk ribu tu adalah 10 kuasa 3. Jadi bahagian inilah dipanggil sebagai nilai tempat. Jadi nilai tempat tu, dia punya asas tu adalah berubah mengikut asas ini. Jadi kalau di sini asas 10, maka kita akan gunakan 10 kuasa sifar, 10 kuasa 1 dan sebagainya. Jadi apabila bergerak kepada 3, 2, 1 sifar asas 4 tu, kita punya asas tu adalah 4. Maka kita akan gunakan 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2 dan 4 kuasa 3. Jadi itulah dipanggil sebagai nilai tempat. Jadi untuk nilai nombor pula apa maksudnya? Jadi nilai nombor ni sebenarnya adalah nilai dalam asas 10. Jadi macam tu. Jadi maksudnya di sini kita hanya dapat carikan nilai untuk 3, 2, 1 sifar asas 4. Sebab yang depan ni memang sudah asas 10. Ini saya hanya sekadar bagi contoh lah untuk terangkan kepada kenapanya adalah 10/100,000. Jadi sekarang pula untuk nilai nombor tu saya akan fokus kepada 3, 2, 1 sifar asas 4 tu. Jadi macam mana kita carikan nilai nombor tu adalah kita akan tuliskan nombor tersebut dahulu. Lepas tu kita tuliskan kita punya nilai tempat. Jadi untuk carikan nilai nombor tu, kita akan darabkan setiap digit tu dengan kita punya nilai tempat tu. Jadi di sini 3 tu akan darab dengan 4 kuasa 3. Lepas tu 2 tu akan darab dengan 4 kuasa 2. Dan 1 tu akan darab dengan 4 kuasa 1. Dan sifar tu akan darab dengan 4 kuasa sifar. Jadi sebenarnya sifar tu, kalau kita dapati sifar tu sebenarnya tak payah darab pun tak apa. Sebab apa-apa darab sifar tu memang tak ada nilai langsung. Jadi di sini kita boleh gunakan kalkulator terus untuk dapatkan nilai lah. 3 darab dengan 4 kuasa 3 tu 64 darab 3. Kita akan dapat tu adalah 192. 2 darab 4 kuasa 2 tu 2 darab 16 jadi 32. 1 darab 4 4. Jadi di sini kita akan dapat nilai ini adalah sama dengan 228. Macam tu. Dan nilai nombor ni memangnya adalah dalam asas 10. Jadi ingatlah apabila kita diminta untuk carikan nilai nombor tu, sebenarnya kita nak carikan nilai dalam asas 10. Dan apa pula maksud nilai digit tu? Jadi nilai digit tu hanya merujuk kepada salah satu digit lah. Contohnya di sini kalaulah dia gariskan 2. Okey, jadi macam mana kita carikan nilai digit untuk ni? Jadi kita mesti kena tuliskan kita punya nilai tempat dahulu. Ini adalah 4 kuasa 2. Jadi nilai digit 2 tu adalah 2 darab dengan 4 kuasa 2, iaitu sama dengan 2 darab 16, iaitu 32. Jadi untuk nilai digit tu dia merujuk kepada salah satu digit tu. Untuk nilai nombor tu dia merujuk kepada keseluruhan nombor tersebut. Kita mesti darabkan setiap digit tu dengan nilai tempatnya dan tambahkan atau jumlahkan. Jadi nilai nombor tu sebenarnya merujuk kepada nilai asal dalam asas 10 lah. Jadi anda perlu bezakan antara 3 konsep ni, iaitu nilai tempat, nilai nombor dan nilai digit. Jadi jangan keliru bahagian ni lah. Jadi seterusnya pula kita akan lihat bahagian yang sangat penting untuk bab ini, iaitu kita akan perhatikan paling banyak soalan muncul untuk bahagian ni, iaitu penukaran nombor daripada satu asas kepada satu asas yang lain. Jadi di sini anda mesti kena pandai untuk tukar-tukar lah. Jadi yang pertama sekali kita akan nampak adalah asas 10 kepada asas lain. Jadi dalam buku teks tu kita memang perhatikan ada banyak kaedah yang boleh digunakan. Jadi kaedah yang paling biasa saya cadangkan dengan pelajar saya adalah pembahagian berulang menggunakan asas yang ingin kita bertukar tu.
Contohnya kita nak tukarkan daripada asas 10 kepada asas 2, maka kita akan gunakan 2 untuk bahagikan. Jadi anda mesti kena mahirkan diri dengan kaedah pembahagian berulang tu lah. Jadi untuk nombor 2 pula adalah asas selain 10 kepada asas lain. Contohnya adalah asas 2 kepada asas 5. Jadi di sini anda mesti kena tahu dia akan mula dengan satu asas dahulu. Contohnya asas 2 tu dia akan pergi ke mana dahulu? Dia akan pergi ke asas 10. Lepas tu barunya akan pergi ke asas 5. Jadi dalam bahagian ni sebenarnya anda perlu tahu daripada asas 2 kepada asas 10 tu, proses ni sebenarnya mencari apa? Mencari nilai nombor. Lepas tu untuk proses yang kedua tu daripada asas 10 kepada asas 5 tu sebenarnya kita akan gunakan pembahagian berulang. Iaitu perubahan yang pertama itu. Jadi macam tu. Jadi anda perlu kaitkanlah apakah proses yang perlu digunakan untuk kita tukar-tukar tu. Iaitu daripada asas 2 kepada asas 10 tu sebenarnya kita carikan nilai nombor, iaitu nilai untuk nombor asas 2 tu dalam asas 10. Lepas tu daripada asas 10 kepada asas 5 tu kita gunakan pembahagian berulang, iaitu perubahan yang pertama tu lah, iaitu asas 10 kepada asas lain tu. Jadi lepas tu kita juga nampak ada asas nombor yang khas, iaitu antara asas 8 dengan asas 2. Dan di sini anda perlu mahirkan diri dengan dua arah lah, iaitu daripada 8 ke 2 macam mana ubah, atau dan dari 2 ke 8 macam mana ubah. Untuk seterusnya pula kita nampak juga ada bahagian iaitu tambah tolak nombor pelbagai asas. Jadi di sini ada beberapa perkara yang anda perlu pastikan adalah pastikan nombor yang ditambah tolak tu merupakan asas nombor yang sama. Jadi anda tak mungkin boleh tambahkan nombor yang berlainan asas tu. Contohnya asas 8 dengan asas 7, tak boleh. Anda mesti kena tukarkannya pergi ke asas yang sama. Contohnya anda boleh carikan nilai nombor untuk kedua-duanya lah. Lepas tu apabila nilai sama atau lebih daripada digit asas tu, digit tu akan dianjak ke nilai tempat seterusnya. Jadi di sini saya sediakan satu contoh lah, contoh dalam asas 10. Jadi kita perhatikan macam mana kita nak buat soalan ni ya. Jadi ini adalah asas 10, iaitu nombor yang selama ni kita gunakan lah. Jadi 3 tambah 7 kita akan dapat 10 kan. Maka kita akan anjakkan 1 tu ke depan. Jadi di sini kita akan tambah lagi 1 tambah 5 6, 6 tambah 6 tu 12. Maka kita akan anjak lagi 1 ke depan. Kenapa kita anjak 1 ke depan? Sebab kita sudah naik nilai tempat seterusnya, iaitu digit tu sudah lebih itu. Jadi 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8. Jadi di sini kurang daripada 10, maka kita hanya letakkan 8. Jadi ini adalah jawapan untuk yang asas 10 tu, iaitu asas yang kita selama ni guna. Jadi perhatikan pula apabila kita tukarkan asas tu. Contohnya untuk keadaan ni 2 3 3 dengan 1 4 2. Jadi perhatikan macam mana kita tambah, iaitu 2 tambah 3 tu akan jadi 5. Dan anda perlu faham untuk asas 5 tu tak mungkin dia ada digit 5, iaitu dia sebenarnya akan jadi sifar dan tambahkan 1 ke depan. Jadi kalau anda tidak dapat sesuaikan diri, anda boleh sediakan satu jadual di sebelah ni lah. Jadi untuk asas 10 tu contohnya nombor sifar 1 2 3 4 5 6 7. Ini untuk asas 10 lah. Jadi untuk asas 5 pula dia hanya akan ada sifar 1 2 3 4. Jadi selepas dia sampai ke 5 tu sebenarnya dia tak mungkin ada digit 5 dalam asas 5 tu. Dia akan jadi 1 sifar. Jadi untuk 6 pula dia jadi 1 1. Jadi untuk 7 pula jadi 1 2. Kalaulah anda tidak dapat kira terus menggunakan kaedah yang sebelum ni, anda sediakan satu jadual dahulu. Iaitu kalau kita nampak 2 tambah 3 tu 5. 5 tu sebenarnya dalam asas 5 tu adalah 1 sifar. Jadi macam tu. Lepas tu kita tambah lagi 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 tu akan jadi 8. Jadi untuk 8 dalam asas 5 tu sebenarnya adalah 1 3. Jadi kita akan tuliskan 3 dan anjakkan 1 ke depan. Lepas tu 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 tu adalah 4. Jadi perhatikan dalam 4 ni, dalam asas 5 tu memangnya adalah 4. Jadi jawapan kita tu sebenarnya adalah 4 3 sifar asas 5.
Jadi untuk keadaan ni kita tidak dapat gunakan kalkulator lah. Sebab dalam kalkulator tu kita hanya ada beberapa asas, iaitu asas 2, asas 8 dan asas 10. Jadi kalau anda berminat untuk gunakan kalkulator tu, anda boleh rujuk tutorial yang saya sediakan menggunakan kalkulator Classwiz lah. Jadi ini untuk bahagian takhir, iaitu tambah, tolak, dan perhatikan di sini kita memang perlu melibatkan nombor daripada asas yang sama sahaja. Jadi begitulah apa yang kita sudah belajar dalam bab 2 tingkatan 4 ini. Jadi seterusnya kita akan bincangkan beberapa contoh yang saya ambil daripada buku teks sebagai contoh penyelesaian masalah melibatkan asas nombor ini. Mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh ni sebenarnya saya ambil daripada buku teks lah. Jadi contoh pertama ni, maka Alex Wong dalam mata pelajaran sejarah, matematik dan bahasa Melayu ialah 82 asas 9, 234 asas 5 dan 11001 asas 2 masing-masing. Berapakah jumlah markah yang diperoleh Alex Wong dalam asas 10? Jadi soalan yang pertama ini anda perlu faham. Soalan tu minta kita carikan nilai dalam asas 10. Maksudnya apa yang kita perlu cari itu sebenarnya adalah nilai nombor. Jadi di sini macam mana kita carikan nilai nombor itu? Kita mesti kena carikan ketiga-tiganya, iaitu kita ada nombor 82 asas 9. Pertama sekali kita kena tuliskan kita punya nilai tempat, iaitu 9 kuasa sifar 9 kuasa 1. Jadi di sini nilai nombor untuk 82 asas 9 ni adalah 8 tu kena darab dengan 9 kuasa 1 dan 2 tu kena darab dengan 9 kuasa sifar. Jadi untuk bahagian ni anda boleh gunakan kalkulator, tekan teruslah. Jadi di sini 89 tu 72. Lepas tu 2 darab 9 kuasa sifar tu anda perlu tahu apa-apa kuasa sifar tu adalah 1 lah. Jadi di sini dapat 2. Jadi kita dapat ni adalah 74 asas 10. Jadi ini adalah kita punya nilai nombor untuk nombor 82 asas 9. Jadi kita kena teruskan dengan carikan 234 asas 5. Jadi sama macam tadi, kita tuliskan kita punya nilai tempat dahulu, iaitu 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1 dan 5 kuasa 2. Selepas tu kita kena darabkan digit dengan nilai tempatnya dan kita akan tambahkan dengan semua tu. Jadi di sini kita akan lihat ini akan dapat seperti ini. 2 darab dengan 5 kuasa 2, iaitu 2 darab 25 dapat 50. 3 darab 5 15. 4 darab dengan 1 tu 4. Jadi di sini kita tambahkan semua tu, kita dapat ni adalah 6 9 asas 10. Dan untuk yang akhir sekali adalah 1 1 sifar sifar 1 asas 2. Jadi kita kena tuliskan nilai tempatnya dahulu. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 dan 2 kuasa 4. Lepas tu kita kena darabkan dengan digitnya. Jadi di sini kita darabkan. Jadi untuk sifar tu sebenarnya kita tak payah darabkan lah. Sebab kenapa? Apa-apa darab sifar tu tetap sifar aja. Jadi di sini kita hanya darabkan yang ada nombor lah, iaitu 1 tu. Jadi di sini kita darabkan 1 darab 2 kuasa 4 tu adalah 16. Lepas tu 1 darab 2 kuasa 3 tu 8. Lepas tu 1 darab 2 kuasa sifar tu adalah 1 sahaja. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya anda boleh gunakan kalkulator. Terus carikan jawapannya lah. Jadi di sini kita dapat nilai itu adalah 25 asas 10. Jadi soalan tu minta kita carikan jumlah. Jadi kita kena tambahkan ketiga-tiga tu, iaitu 74 asas 10 tambah dengan 69 asas 10 tambah dengan 25 asas 10. Jadi biasanya untuk asas 10 tu, kalau anda tidak tuliskan asas 10 tu pun okey juga. Sebab kalau kita tidak tuliskan asasnya, maksudnya itu adalah asas 10 lah. Di sini saya cuma nak highlight kepada anda semua, ini adalah asas 10, maka saya tuliskan. Jadi kita hanya boleh tambah tolak apabila asasnya sama. Jadi di sini kita sudah tukarkannya kepada asas 10, maka kita boleh tambah tolak macam biasa. Jadi kita tambahkan sahaja, guna kalkulator pun boleh dan kita akan dapatkan nilai itulah. Jadi lepas kita tekan kalkulator, kita dapat ni adalah 168 asas 10. Jadi itulah jawapan yang dikehendaki oleh soalan A itu, iaitu jumlah markah yang diperoleh oleh Alex Wong dalam asas 10. Jadi kita mesti kena tukarkan setiap nombor yang berlainan asas tu kepada asas 10 dahulu, selepas tu baru kita jumlahkan atau tambahkan. Jadi untuk soalan B pula, apakah beza markah antara
mata pelajaran bahasa Melayu dengan matematik. Jadi anda perlu tahu bahasa Melayu tu adalah nilainya atau nombor tu adalah 11 sifar 1 asas 2. Lepas tu untuk matematik pula adalah yang kedua tu, iaitu 2, 3, 4 asas 5. Jadi seperti apa yang saya kata tadi, kalau kita nak tambah tolak tu, kita kena pastikan asasnya adalah sama dahulu. Jadi disebabkan soalan A itu kita sudah tukarkannya kepada asas 10, maka kita boleh tolak dahulu, lepas tu baru kita tukarkannya kepada asas 10. Jadi di sini kita boleh tolakkan, iaitu kita sebenarnya tolakkan 6, 9 asas 10 tolak dengan 2, 5 asas 10. Kenapanya 6, 9 dengan 25? Sebab matematik tu adalah 2, 3, 4. Lepas tu kita punya BM tu adalah 11 sifar 1. Maka kita boleh ambil nilai nombor yang kita cari tadi untuk tolak dahulu, sebab kita hanya boleh tambah tolak asas yang sama. Jadi di sini kita dapat ni adalah 44 asas 10. Lepas tu soalan tu minta kita bagi jawapan tu dalam asas 5. Maka kita mesti kena tukarkan 44 asas 10 tu kepada asas 5. Jadi kita boleh gunakan pembahagian berulang menggunakan asas yang dinyatakan, iaitu di sini kita nak tukarkan asas 10 tu kepada asas 5. Jadi kita bahagikan 4 bahagi dengan 5 tu, kita dapat 5, 8, 40 bahaginya 4. Lepas tu kita bahagi lagi dengan 5, 5, 1, 5 bahaginya adalah 3. Jadi kita ambil sahaja dari sini, daripada bawah ke atas tu. Jadi jawapan kita tu adalah 1, 3, 4 asas 5. Jadi itulah jawapan untuk soalan B. Jadi sebenarnya agak senang sajalah. Jadi ingat, apabila kita diminta untuk jumlahkan atau tambah tolak tu, kita perlu pastikan semuanya dalam asas yang sama. Kalau berlainan, kita mesti kena tukarkannya dahululah. Jadi biasanya kita akan carikan nilai nombor lah, iaitu kita tukarkan semua tu kepada asas 10. Lepas tu apabila kita punya jawapan tu diminta dalam asas lain tu, kita tukar balik lah. Jadi macam tu. Jadi mari kita lihat contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua pula, kita perhatikan sebuah kedai jam memberikan diskaun bagi beberapa jenama jam tangan wanita bersebenar dengan Hari Ibu. Setelah potongan diskaun, Puan Sati membeli jam tangan berjenama M tu dengan harga 134 asas 5. Lepas tu Puan Amira pula membeli jam tangan jenama N tu dengan berharga 5 sifar asas 7. Siapakah yang mendapat diskaun yang lebih tinggi? Jadi ini adalah kita punya harga asal. Jadi di sini harga asalnya. Jadi kita mesti kena buat apa dahulu? Kita perlu carikan nilai nombor untuk kedua-dua nombor yang di atas ni dahulu. Sebab kenapa? Sebab di atas ni kita punya nombor tu diberi dalam asas yang berlainan. Maksudnya kita tidak dapat banding dengan harga asal tu yang dalam asas 10 lah. Jadi kita tukarkan dahulu 1, 3, 4 tu kepada asas 10, iaitu cari nilai nombor. Jadi di sini kita tuliskan nilai tempatnya dahulu. Jadi untuk jenis soalan bab 2 ni, soalan tu akan bagilah nombor dalam berbagai asas. Jadi kalau kita nak banding tu, biasanya kita akan carikan nilai nombor, iaitu kita tukarkannya kepada asas 10 dahulu. Jadi di sini kita terapkan. Jadi anda mesti kena pandai untuk carikan nilai nombor tu di 4/5 kuasa sifar. Jadi setiap digit tu akan darab dengan nilai tempatnya, lepas tu ditambahkan dengan digit yang lain pada nilai tempat yang berlainan. Jadi di sini kita boleh gunakan kalkulator untuk bantu. Jadi kita boleh terus tekan kepada jawapan kita tu, kita dapat ni adalah 44 asas 10. Maka kita nanti boleh tolakkan dengan harga asal tu lah untuk lihat diskaun tu. Jadi di sini kita teruskan dengan 5 sifar asas 7. Sama juga kita tuliskan nilai tempatnya. Lepas tu kita darabkan. Jadi kita dapat ni adalah sifar darab 7 kuasa sifar tu memangnya adalah sifar lah untuk hujung tu. Kita dapat ni 35 asas 10. Jadi kita boleh tolakkan diskaun tu. Diskaun ada dua individu. Diskaun Puan Sati sama dengan Puan Sati itu beli jenama M, iaitu 80 tolak dengan 44
Maka di sini kita dapat ni adalah 36. Manakala untuk diskaun Puan Amira pula, atau diskaun yang diterima Puan Amira, di sini saya hanya tuliskan secara pendek saja, 70 tolak dengan harga diskaun tu 35. Jadi kita dapat ni 35. Jadi selepas kita sudah kirakan beza harga itu, kena hati-hati, diskaun ni biasanya merujuk kepada peratus lah. Jadi apa yang kita perlu kirakan seterusnya adalah kita perlu kirakan peratus diskaun tu. Jadi peratus diskaun untuk Puan Sati tu, anda mesti gunakan amount yang ditolak tu, iaitu 36. Kena bahagi dengan harga asal, lepas tu darab dengan 100%. Maka di sini anda akan dapat nilainya adalah 45%. Manakala untuk peratus diskaun Puan Amira pula, kalau kita kirakan, kita dengan 35 bahagi dengan harga asal, darab dengan 100%, kita dapati ini adalah 50%. Jadi selepas kita kirakan peratus diskaun tu, anda boleh bandingkanlah siapa yang menerima lebih banyak diskaun, iaitu semestinya adalah Puan Amira. Sebab Puan Amira tu diberi 50% diskaun. Jadi selepas anda kirakan beza harga tu, anda perlu kirakan peratus diskaun untuk menentukan siapa yang menerima diskaun yang lebih tinggi lah. Iaitu di sini adalah Puan Amira menerima diskaun lebih tinggi sebabnya menerima 50% diskaun berbanding dengan Puan Sati yang hanya menerima 45%. Jadi begitu saja untuk soalan ini. Jadi selepas saya bincangkan dua contoh ni, cikgu harap anda semua akan cuba lebih banyak soalan untuk bahagian ni untuk meneroka apakah jenis soalan yang mungkin keluar untuk bahagian ni. Dan ingat, sebelum anda melihat bahagian ni, pastikan anda sudah menguasai konsep atau asas dalam bab ini. Iaitu pertama sekali, anda perlu tahu apa itu nilai tempat, nilai nombor dan nilai digit. Selepas tu, anda mesti kena tahu juga macam mana anda tukarkan antara asas yang lainan tu. Contohnya daripada asas 10 kepada asas yang lain tu, apakah kaedah yang perlu digunakan dan macam mana kita nak tukarkan daripada asas yang selain daripada 10 tu kepada asas lain, dan macam mana kita tukarkan antara asas 2 dengan asas 8. Selepas tu, anda juga perlu tahu macam mana kita nak tambah tolak untuk nombor berbagai asas ni. Dan konsep yang perlu kita ingat tu adalah kita hanya boleh tambah tolak sekiranya asasnya adalah sama. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu kita meneroka penyelesaian masalah melibatkan asas nombor ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.